السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengerusi Majlis, yang saya hormati ahli panel Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri yang baru meninggalkan kita sebentar tadi, Al-Fadhil Dr. Muhammad Fathullah Al-Haq bin Muhammad Asni, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Mufti Negeri Perlis kerana sudi menjemput saya untuk membentangkan tajuk fiqh ibadat ketika bencana alam. Saya kira tajuk ini adalah tajuk yang besar, dan jika nak dibentangkan dalam tempoh 30 minit itu agak kesuntukan masa. Namun begitu, saya kira sebenarnya kita tadi telah pun ada Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri yang sebenarnya saya banyak mengambil manfaat untuk pembentangan pada pagi ini, dan kalau dia boleh teruskan pun sebenarnya lebih baiklah. Saya hanya orang yang sangat kerdil sahaja untuk walau bagaimanapun saya ambil amanah ini untuk menyampaikan tajuk pada pagi ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, fiqh ibadat ketika bencana alam. Kita semua sedia maklum bahawasanya Malaysia antara negara yang bertuah kerana kita tidak termasuk dalam lingkaran negara yang mengalami bencana alam yang dalam skala yang besar dan serius, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, taufan yang teruk, yang dahsyat seperti mana yang berlaku di Taiwan dan sebagainya. Kebiasaannya bencana alam yang berlaku di Malaysia ni adalah dalam bentuk banjir, seperti mana yang berlaku di hujung Disember baru-baru ini yang melanda Lembah Kelang, beberapa kawasan di Selangor, di Pahang dan beberapa negeri lagi yang lain. Dan pada saya musibah ini seperti mana yang diterangkan oleh Datuk Dr. Zul sebentar tadi, ada banyak hikmah yang boleh kita ambil daripada musibah tersebut. Walau bagaimanapun kita perlu bersedia, dan tahap siap siaga kita itu bukan setakat merujuk kepada persediaan menghadapi bencana dalam bentuk aset bantuan, persediaan pasukan petugas untuk membantu mangsa-mangsa banjir dan sebagainya. Persediaan juga harus meliputi ilmu pengetahuan dari sudut sebagai seorang Muslim. Jika ditimpa bencana, apa yang perlu kita tahu sebagai seorang Muslim, apa cara bagaimana untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam situasi yang mendesak seperti bencana. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, syariat Islam ni, antara dinamik ataupun keunikan syariat Islam ini adalah ia dibina di atas asas taisir, memudahkan, tidak menyusahkan, memberi khabar gembira, tidak menjauhkan. Ini adalah asas yang syariat Islam ini dibina di atas ini. Sebab itu kita dapati Allah Subhanahu wa taala bila nak mensyariatkan sesuatu syariat kepada hambanya, Allah Taala juga mengambil kira tahap kemampuan seseorang hambanya
untuk nak melaksanakan tuntutan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita dapati dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal berfirman, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberatkan kita, mentaklifkan kita, melainkan seseorang itu terdaya untuk nak melaksanakan tuntutan ibadah tersebut. Sebab itu kita dapati mesej yang sama juga dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju, faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah, fasakata hatta qalaha thalathan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am lawajabat wa lamma istata'tum. Dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ucapan dan Nabi kata, ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Allah Taala telah memfardukan kepada kamu semua untuk melaksanakan ibadah haji, maka pergilah untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Lalu kata satu orang lelaki, akullu amin ya Rasulullah, adakah haji ni setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi diam, tak jawab, dan lelaki itu duk ulang tanya lagi kan, akullu amin ya Rasulullah, akullu amin ya Rasulullah. Nabi diam, sehinggalah Nabi kata, lau qultu na'am lawajabat wa lam istata'tum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku kata na'am, ya, nescaya akan diwajibkan. Kerana pada waktu itu adalah zaman tasyri', jadi belum lagi stabil jadi syariat ini, maka boleh berlaku perubahan dalam pelaksanaan hukum hakam syarak. Justru soalan lelaki tersebut sampai bila dia tanya kullu amin ya Rasulullah, adakah setiap tahun? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, dan Nabi kata, kalau Nabi kata ya, akan diwajibkan, dan kalau diwajibkan walam mastata'tum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu takkan mampu untuk melakukan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagi, daruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu. So syahid di sini adalah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, bila aku perintahkan kamu dengan sesuatu perintah, maka laksanakan perintah tersebut mengikut kadar kemampuan yang ada pada kamu. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uh, dan apabila aku larang kamu daripada melakukan sesuatu perkara, maka hendaklah kamu tinggalkan. So di sini kita melihat bahawasanya mesej yang cuba Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan adalah Islam menginginkan keringanan dan juga kemudahan kepada umatnya. Dan mesej yang sama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada para pendakwah, mereka yang memegang panji-panji Islam, menyebarkan dakwah Islam, juga mesti menyampaikan mesej yang sama dan mendukung mesej yang sama. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Bermudahkan, jangan menyusahkan, dan berilah khabar gembira, jangan menjauhkan orang daripada agama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kalau kita lihat perbincangan para usuliyin, bila mereka melihat kepada hukum hakam syarak, pada dasarnya mereka membahagikan hukum hakam syarak ni kepada dua, iaitu satu bahagian disebut sebagai azimah dan satu bahagian disebut sebagai rukhsah. Azimah ini seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa, ia merujuk kepada apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Maknanya syariat asal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu disebut sebagai azimah.
seperti mana salat fardu setiap hari 5 waktu, subuh, zuhur, asar dengan bilangan rakaat yang telah ditetapkan, puasa bulan Ramadan puasa sepanjang bulan Ramadan, menunaikan zakat dan sebagainya. Dan satu lagi kategori disebut sebagai rukhsah, yang mana rukhsah ini adalah satu bentuk keringanan, kelonggaran yang diberikan oleh syarak, yang mana ia berbeza ataupun menyalahi hukum asal disebabkan oleh sesuatu keudhuran. Umpamanya salat yang asalnya 4 rakaat, tetapi disebabkan kita bermusafir, dan musafir safar adalah satu bentuk keadaan ataupun situasi yang menyebabkan boleh membawa kepada kesusahan. Sebab itu syariat memberikan kelonggaran. Salat yang asalnya 4 rakaat boleh dibenarkan untuk dipendekkan ataupun dikasarkan menjadi 2 rakaat. So apa yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah merujuk kepada rukhsah yang diberikan oleh syarak bagi mereka yang berada dalam situasi bencana alam. Dan sudah semestinya situasi bencana alam ini dipenuhi dengan kesusahan, dipenuhi dengan darurat, maka sudah semestinya akan ada jalan keluar untuk memudahkan pelaksanaan ibadah oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu kajian yang dibuat oleh seorang profesor di USIM, Profesor Irwan Muhammad Subri, dan satu tim penyelidikan Grant FRGS, yang mana mereka telah buat kajian terhadap mangsa banjir di Maran Pahang, Temerloh dan juga Maran Pahang pada tahun 2014. Waktu itu banjir teruk melanda Pahang, dan kajian ini ingin melihat sejauh mana tahap pengetahuan mangsa-mangsa banjir ini terhadap hukum hakam syarak fiqh ketika mana mereka berdepan dalam situasi banjir ni. Dan dapatan kajian tersebut mendapati tahap pengetahuan orang ramai yang terdiri daripada mangsa-mangsa banjir ni baik pengetahuan mereka, melibatkan bagaimana mereka nak bersuci, bagaimana mereka nak solat dan sebagainya. Dan saya kira ini menunjukkan bahawasanya umat Islam di Malaysia ini berada pada tahap pengetahuan yang baik berkaitan bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi bencana. Walau bagaimanapun usaha untuk memperkasakan lagi pengetahuan umat Islam, khususnya melibatkan rukhsah, pilihan-pilihan yang ada ketika mana mereka berdepan dengan situasi bencana ini perlu diperkasakan lagi. Dan terima kasihlah di atas penganjuran seminar seperti ini yang saya kira dapat membantu untuk menerapkan pengetahuan dalam masyarakat berkaitan dengan bagaimana apa pilihan ataupun rukhsah yang ada untuk mereka laksanakan ketika berdepan dengan situasi bencana. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, saya teruskan kepada bila kita berdepan dengan situasi bencana ni, antara ibadah yang saya kira terjejas ataupun terkesan bila berlakunya bencana, khususnya dalam konteks Malaysia ini ketika banjir, adalah salah. So ibadah salat. Dan ibadah salat ni kita tahu bahawasanya salat mestilah seseorang yang ingin melakukan salat mestilah berada dalam keadaan tahur, bersuci. Baik, macam mana nak bersuci bila berdepan dengan situasi banjir ni? Dalam keadaan ni kita boleh tengok beberapa senario yang ada. Umpamanya kalau mangsa banjir itu dia duduk di rumah dia kan, dan banjir pun air naik taklah banyak sangat kan, taklah sampai tenggelam, jadi dia masih boleh berada di rumah. So kalau dalam situasi tersebut dia masih berada di rumah,
dia boleh untuk kemudian dia tengok pula bekalan air masih ada kan, so maka dalam situasi tersebut dia bolehlah untuk berwuduk seperti mana biasa kan, disebabkan tidak ada sebab yang boleh untuk dia mengambil keringanan. Sebab kita tahu dalam fit taharah ni, nak bersuci ni dia ada dua situasi. Pertama, dalam keadaan kita hadas kecil, maka kita nak hilangkan hadas kecil ni kena berwuduk. Manakala untuk hadas besar kena mandi junub. Baik. So untuk apa rukhsah yang ada dalam berwuduk ni? Rukhsah yang ada kalau sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk menggunakan air. Misalnya dia sakit dan sakit tersebut menyebabkan majoriti anggota wuduk dia dibalut dan tak dibenarkan oleh doktor untuk kena air, maka pilihan yang ada pada dia adalah untuk tayammum kan, untuk tayammum. Dan kalau kita lihat dalam konteks mangsa banjir, kalau di rumah dia memang dah ada bekalan air, paip masih ada, maka dia bolehlah berwuduk seperti mana biasa dan tidak perlulah untuk tayammum. Baik. Kalau sekiranya dia dipindahkan ke pusat pemindahan banjir, pusat pemindahan sementara PPS, di sana pun ada banyak kemudahan, maka dia masih sebenarnya boleh untuk berwuduk seperti mana biasa. Cuma dalam satu situasi apabila dia terperangkap dalam rumah dan bekalan air tak ada, terputus bekalan air, paip, dan air yang ada dalam rumah tu hanya cukup untuk dia minum saja, dan dia pun tak tahu terperangkap dalam rumah ni boleh jadi di tingkat 2, dan boleh jadi dalam bumbung, dan boleh jadi di atas bumbung, seperti mana yang tuan-tuan dan perempuan tengok mangsa banjir di Selangor baru-baru ni kan, ada yang terperangkap dalam bumbung rumah dan ada yang terperangkap di atas bumbung rumah. So dalam situasi tersebut mereka tidak ada bekalan air yang biasa digunakan untuk berwuduk, maka pilihan yang ada adalah air banjir. Boleh tak guna air banjir ini untuk berwuduk? Dalam hal ini kita lihat air banjir ini dia dalam jumlah yang banyak kan. So, dalam jumlah yang banyak, pada dasarnya dari segi fiqh ni, kalau air tersebut dalam jumlah yang banyak kan, dan dia masih lagi kekal dengan sifat-sifat air, cumanya dia bercampur dengan selut, tanah dan sebagainya, warna dia dah bertukar tetapi tak berbau busuk, maka air banjir ini pada dasarnya boleh digunakan untuk berwuduk. Jika sekiranya didapati waktu kita nak ambil tu, kita tengok bau dia pun dah berubah. Umpamanya baru-baru ni ada antara mangsa banjir tu, salah seorang kenalan lah di satu jabatan dengan saya di YTM Shah Alam, di kawasan Seri Muda tu. So di kawasan rumah dia tu berhampiran dengan loji kumbahan. Jadi bila loji kumbahan ni, air banjir tu warna dia dah lain, dia bukan warna yang kita kata macam dengan air sungai yang keruh tu, dah warna dia tu nak hitam-hitam sikit-sikit, dan bau dia pun dah busuk kan, bau dia busuk sehingga sampai sekarang pun nak cuci tu susah kan. Jadi kalau sekiranya dalam situasi tersebut, yang tu dia dah tak boleh guna kan untuk berwuduk, dan dia kena cari alternatif lain dalam tangki rumah dan sebagainya. Dan kalau dah tidak ada alternatif yang lain untuk dia berwuduk, maka pilihan yang ada adalah bertayammum. Dan kalau dalam rumah tu dia tak ada dah pilihan lain, tanah semua dah tenggelam habis semua, jadi dia bolehlah melihat ada tak debu-debu yang melekat di dinding dan sebagainya, maka itu sahaja pilihan yang ada. Allah Azza wa Jalla berfirman, fattaqullaha mastata'tum, maka itu sahaja pilihan yang ada. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itu dari sudut taharah.
Baik, dari sudut solat pula. Dari sudut solat, kita tahu bahawasanya pada dasarnya salat ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Seperti mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat ini telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu asasnya. Tetapi dalam situasi tertentu, ibadah salat ini dia ada rukhsahnya. Rukhsah dari beberapa sudut. Pertama, salat itu boleh dikasarkan, dipendekkan. Yakni salat yang 4 rakaat dipendekkan menjadi 2 rakaat. Kemudian pilihan yang kedua adalah salat tersebut boleh dijamakkan, dilewatkan pada waktu salat yang kedua, yakni zuhur dan asar ditunaikan pada waktu asar. Jadi ini pilihan yang ada dari sudut pelaksanaan, mengambil kira waktu solat. Dan pilihan yang ketiga pula adalah dari sudut cara kita melaksanakan solat tersebut. Sama ada bila kita sakit ni, kita boleh untuk solat dalam keadaan berdiri, ataupun kita duduk, ataupun kita berbaring, dan mengikut kemampuan kita kan, ketika mana kita melakukan ibadah salat ni. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi satu persatu. Pertama, rukhsah qasar. Rukhsah qasar ni dibenarkan oleh syarak hanya apabila kita bermusafir. Dan ini ialah illah ataupun sebab kenapa qasar ini dibenarkan adalah apabila kita bermusafir. So dalam kes bencana alam ni, kalau sekiranya biasanya mangsa banjir ni dia berada di lokaliti dia, jadi dia tidak ada, tak boleh untuk mengambil kelonggaran untuk mengqasarkan salat. Akan tetapi bagi petugas mangsa banjir, petugas penyelamat yang terlibat dalam proses menyelamat mangsa-mangsa banjir ni, ada satu kajian yang dibuat oleh Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Profesor Dr. Basri, dan kajian ini dibiayai oleh Ma'ib sendirilah, di bawah kerusi Jamalul Lail. Jadi kajian ini meliputi bagaimana petugas penyelamat selalunya fokus utama adalah kepada mangsa banjir, tapi kadang-kadang kita terlupa yang bertugas untuk menyelamat bangsa banjir yang terdiri daripada barisan hadapan, anggota bomba, polis, tentera dan sebagainya. Jadi mereka pun berada di kawasan bencana, dan adakah mereka ni tak layak untuk mendapat rukhsah hanya kerana mereka tidak termasuk di bawah kategori mangsa, sebaliknya mereka adalah penyelamat, pasukan penyelamat. Sebenarnya dalam hal ini sama sahaja. Jadi kalau mereka ini datang, pasukan penyelamat ni datang daripada luar kawasan, maknanya mereka anggota-anggota yang dikerahkan, mereka camp asal tenteranya di Pulau Pinang, dikerahkan ke Selangor kan, ataupun di Kedah dikerahkan ke Selangor, pasukan-pasukan petugas ni. Jadi mereka dikira sebagai orang yang bermusafir, dan sudah semestinya mereka dibenarkan untuk mengqasarkan salat dalam situasi mereka tersebut, kerana mereka dianggap sebagai orang yang bermusafir. Baik. Yang kedua adalah jamak salat. Sebenarnya kita kena perbetulkan sedikit cara faham kita berkaitan dengan soal qasar dan juga jamak salat, kerana dia tak semestinya kena selari. Maknanya kalau mesti jamak dan qasar dah. So ada situasi di mana qasar itu afdal, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana bermusafir, baginda memang senantiasa mengqasarkan salat, tetapi tidak semestinya sentiasa jamak dan qasar, kerana jamak ini dilakukan atas sebab-sebab tertentu, termasuklah safar, dan juga termasuk oleh sebab-sebab yang lain. Antaranya adalah disebabkan oleh hujan. Pernah berlaku
dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan yang Nabi SAW qasar salat apabila berlakunya hujan. Baik, situasi banjir ni, banjir hujan lebat sampai banjir, so kita semua boleh tak qasar salat, boleh tak kita jamak salat? Jadi dalam situasi ni kita nak kena faham jamak salat ketika hujan bukan merujuk kepada jamak salat itu dilaksanakan di rumah kita. Sebaliknya jamak salat ketika hujan ini dibenarkan dalam syariat Islam dalam konteks mereka yang salat berjamaah di masjid, seperti mana disebut oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan ramai lagi di kalangan ilmuwan yang mengupas tentang hal ini. Yakni kelonggaran ini diberikan supaya bila kita dah mai untuk solat berjamaah zuhur di masjid, mai sampai di masjid hujan lebat, ataupun tengah jalan perjalanan tu dah hujan lebat. Hujan lebat tu imam tengok, gaya ni macam tak mau nak berhenti kan, gaya hujan tu dia akan berterusan. Maka dalam situasi tersebut imam boleh mengambil rukhsah dalam bab ini untuk salat jamak, supaya jamaah yang dah mai untuk salat berjamaah di masjid tu mendapat pahala berjamaah, salat secara berjamaah, dan dilakukan secara jamak sahaja. Yakni kalau zuhur 4 rakaat, asar pun 4 rakaat. So, dan dalam mazhab Syafi'i ditetapkan syarat bahawasanya hujan tu mestilah lebat yang membasahi baju kita, maksudnya situasi tersebut. Jadi bukannya semudah-mudah hujan saja terus kita jamak salat. Baik, so dalam konteks mangsa banjir ni yang berdepan dengan bencana banjir, adakah ada pilihan untuk mereka menjamakkan salat? Secara asasnya kalau mereka dah terperangkap di rumah dan situasi banjir pula tak mendesak dan sebagainya, maka mereka sepatutnya salat seperti mana biasa pada setiap waktu tanpa jamak. Begitulah juga mereka yang berada di pusat pemindahan sementara, di situ pula memang dah ada kemudahan untuk menunaikan salat, bahkan boleh buat salat secara berjamaah. Maka dalam situasi tersebut mereka tidak boleh menjamakkan salat dalam situasi tersebut. Tapi kalau sekiranya, ini ceritanya kalau dia terperangkap di rumah, kemudian dia nak ambil wuduk tadi pun payah, dia terpaksa guna bekalan air yang sedikit sahaja yang ada, kemudian dalam masa yang sama dia menanti pula pasukan orang nak mai menyelamat dah, sebab tadi dah kata ada satu bot nak mai. Jadi dia pun dalam situasi tersebut, kalau sagi dia naik bot, dia ngambil kira nak sampai ke tempat dia nak diselamatkan, dipindahkan, akan menyebabkan dia terlepas waktu solat. Ini ceritanya melibatkan maghrib dan isya umpamanya. So dalam situasi yang sebegitu, kalau dia melihat akan menyebabkan dia terlepas waktu solat, maka dia boleh untuk menjamakkan salat tersebut. Ataupun satu pilihan yang ada seperti mana yang disebut oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu', iaitu jamak dalam bentuk suri sahaja, bukan jamak seperti mana yang kita faham. Jamak suri ini iaitu kita melewatkan waktu solat di akhir waktu pertama, kemudian solat pula di awal waktu solat yang kedua. Itu dipanggil sebagai jamak suri. Namun begitu, bagi pasukan penyelamat yang terlibat dalam operasi menyelamat, mereka ni sudah semestinya kadang-kala berdepan dalam situasi yang tidak dijangka, sebab cerita nak masuk dengan bot ke kawasan-kawasan yang dilanda banjir ni bukan satu benda yang mudah, kan? Orang yang pernah mengikuti operasi tersebut, mereka akan tahu sebenarnya banyak halangan yang terpaksa dihadapi, kan? Kenderaan-kenderaan yang tenggelam, kemudian ada besi lah, macam-macam. Dia bukan ceritanya boleh ambil bot redah masuk macam tu saja, dah. Dia tidak semudah itu. Jadi mengambil kira keadaan tersebut, jika pasukan penyelamat ini mendapati mereka tidak ada pilihan yang lain melainkan mereka nak perlu jamakkan salat supaya mereka tidak terlepas waktu salat, maka mereka boleh mengambil rukhsah ini
kerana jamak salat ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melibatkan apa-apa sebab yang lain. Dan bila ditanya, maka baginda menyifatkan ini adalah satu cara untuk nak memudahkan, meringankan beban yang dihadapi oleh umatnya, menunjukkan bahawasanya dalam situasi yang mendesak, dan perkara ini perlu dinilai sendirilah oleh pasukan penyelamat tersebut. Jika mereka dapati situasi itu mendesak untuk mereka masuk menyelamat dan sebagainya dan mengambil tempoh masa yang lama, maka itu adalah pilihan yang ada bagi mereka. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ini semua antara pilihan-pilihan yang ada dalam melaksanakan ibadah salat ketika bencana, sama ada dalam konteks mereka yang menjadi mangsa kepada bencana, ataupun dalam konteks mereka yang terlibat sebagai pasukan penyelamat. Jadi pilihan yang mereka ada dalam hal ini adalah sama ada mereka menjamakkan salat ataupun mengqasarkan salat. Jamak dan qasar itu hanya dalam konteks mereka yang dikira sebagai bermusafir, umpamanya seperti yang saya sebutkan tadi, pasukan penyelamat ini datang daripada luar, maka mereka boleh mengambil rukhsah tersebut dengan mengambil kira tempoh mereka berada di sana dan sebagainya. Jadi mereka dibenarkan untuk mengambil rukhsah tersebut. Jadi dari sudut mangsa banjir pula, kita kena ingat bahawasanya dalam situasi seperti inilah kita sebenar-benarnya sangatlah mengharapkan rahmat dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan amat tidak wajar bila mana dalam situasi tersebut kita meninggalkan kefarduan salat, sedangkan kita masih lagi dikategorikan sebagai orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Saya pernah terbaca satu kajian yang dibuat di hospital, melibatkan ibadah solat bagi pesakit, dan kajian yang dibuat oleh beberapa orang doktor ini mendapati peratusan yang tinggi di kalangan pesakit Muslim yang berada di hospital, mereka tidak solat. Dan bila ditanya sebab kenapa, ramai yang menyatakan tidak sesuai, tidak tahu, dan pelbagai lagi alasan yang diberikan, menunjukkan kepada kita bahawasanya bukankah pada situasi kita ditimpa musibah itu kita sepatutnya lebih dekat dengan Allah Azza wa Jal, tetapi kita memilih untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ia disebabkan oleh kejahilan dan sebagainya, maka kita perlu belajar. Dan sebab itu saya tegaskan di awal tadi bahawasanya antara persediaan untuk kita berdepan dengan bencana ini adalah persediaan dari sudut ilmu, yakni kita kena ada ilmu pengetahuan tentang bagaimana bila dalam keadaan terdesak apa yang perlu kita lakukan, bagaimana cara untuk kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para pendakwah duat yang menyampaikan ilmu kepada masyarakat, perlu mendukung prinsip yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru. Jadi kita kena bagi option, pilihan, pandangan fiqh yang memudahkan. Jangan bagi hak payah-payah kan. Jadi orang dah aksiden masuk hospital, tulang terkeluar, kita kata boleh tak pergi ambil semayang dulu sebab sekejap lagi nak balut. So jadi sekejap lagi bila dah nak balut, sekejap lagi kita sepatutnya balut dalam keadaan berwuduk. Jadi situasi tersebut sangat tidak sesuai. Kemudian bila dia sakit, khususnya melibatkan bedridden, yang orang yang dah terlantar di hospital, dia nak ambil wuduk pun tak boleh. Takkanlah nak harap ke nurse, nak panggil nurse pun banyak kerja lain lagi kan. Kemudian kena pula waktu Covid ni tak ada pelawat yang boleh duduk teman dia dan sebagainya. Jadi dia masuk bawah kategori tak boleh
dia sendiri nak ambil wuduk pun tak boleh, masuk bawah kategori faqidut tahurain. Nak berwuduk tak boleh, tayamum pun tak boleh. Maka apa pilihan yang ada pada dia? Antara pandangan fiqh yang memudahkan dalam hal ini seperti mana yang difatwakan oleh ramai para ulama, antara Dr. Yusuf Qardawi dan sebagainya, dia hendaklah fattaqullaha mastata'tum, dia salatlah dalam situasi tersebut. Itu sahaja pilihan yang dia ada dan itu sahaja kemampuan yang dia ada, dan dia salat juga dalam situasi tersebut, dalam keadaan duduk ke, dalam keadaan baring ke dan sebagainya, walaupun tanpa wuduk, tanpa tayamum, salat tersebut dikira sah dan dia tidak perlu mengulang semula salat tersebut. Saya tak nafikan ada pandangan fiqh yang lain yang mengatakan dia perlu qada semula salat tersebut dan sebagainya, kerana mengambil kira solat itu wajib juga untuk dilaksanakan. Solat itu dilaksanakan li hurmatil waqt, menghormati waktu pada waktu itu, kerana itu waktu solat. Nanti bila dah sihat kena qada balik. Tapi kita kena ambil kira dalam situasi tersebut, kalau nanti dia nak qada pula dan solat tersebut membebankan dia dan sebagainya, maka kita sepatutnya bagi pilihan yang lebih memudahkannya, kan? So dalam situasi bencana ini pun, kalau sekiranya cara pula untuk dia nak tunaikan salat, kalau dia berada dalam rumah terperangkap atas bumbung, takkanlah nak salat seperti mana dia berada di bawah. So dia tengok keadaan, takkan atas bumbung tu macam mana dia nak rukuk, nak sujud. So pilihan yang ada adalah dia mungkin sesuai untuk salat dalam keadaan duduk, maka itulah pilihan yang ada. Jadi sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam syariat Islam ini banyak sebenarnya keringanan pilihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang penting, kita berpegang dengan prinsip yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan kamu dengan satu perintah, maka laksanakan perintah tersebut mengikut kemampuan kita. Wa idza nahaitukum an apabila aku larang kamu dengan sesuatu larangan, maka fad'u, maka tinggalkanlah larangan tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya kira itu antara beberapa perkara yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Saya mohon maaf kalau sekiranya ada salah dan silap, dan saya juga terbuka kepada sebarang teguran ataupun kritikan terhadap pembentangan saya jika terdapat kesilapan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Terima kasih kepada pihak penganjur. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.